Assalamualaikum semua, bersama saya lagi Nurul Ashikin. Baiklah, dalam video kali ini Ikin akan kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan satu topik yang pada Ikin semakin hari semakin membimbangkan dan menjadi kerisauan kepada para remaja kita pada masa kini. Nak tahu tentang topik apa? Ya betul, topik kita pada hari ini berkaitan dengan masalah depresi dalam kalangan remaja. Baiklah, berkaitan dengan topik ini, Ikin akan jelaskan kepada anda semua mengikut aspek-aspek yang telah disenaraikan dalam peta minda yang akan dipaparkan. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, Ikin akan jelaskan tentang aspek yang pertama terlebih dahulu, iaitu berkenaan dengan artikel. Pertama sekali, kenapa Ikin memilih topik ini sebagai satu isu untuk diselesaikan adalah kerana berasa terpanggil dengan satu isu yang diperoleh dari sebuah akhbar. Berita ini telah dipetik dari sebuah akhbar Sinar Harian yang berlaku di Kuching, Sarawak. Kejadian ini berlaku pada tanggal 14 Mei 2019 di mana seorang remaja perempuan berusia 16 tahun telah ditemui mati akibat tindakannya terjun dari sebuah bangunan tinggi. Setelah dikenal pasti, puncanya adalah remaja ini dikatakan mengalami tekanan berkaitan masalah keluarganya dan membuat keputusan untuk membunuh diri. Menurut Ketua Polis Daerah Padawan, Superintendent Aidil Bul Hassan menjelaskan remaja tersebut bertindak sedemikian kerana bapa tirinya telah berkahwin dengan seorang wanita Vietnam di Singapura dan menyebabkan bapanya itu jarang pulang ke rumah. Okey, berdasarkan artikel yang telah ditemui, kata kunci kepada masalah ini sebenarnya adalah akibat daripada tertekan. Dan tertekan atau stres ini sebenarnya adalah salah satu petanda seseorang itu sedang mengalami depresi. Okey, depresi ini dapat kita definisikan ia sebagai satu masalah atau penyakit yang melibatkan mental akibat dari perasaan sedih terlampau dalam diri seseorang. Masalah depresi ini biasanya kita tengok ianya menyerang kepada orang-orang dewasa dalam lingkungan usia 20-an. Tetapi kita sedang mengalami peredaran zaman dan pastinya telah mengubah corak dan cara kehidupan seharian kita, dan depresi ini sememangnya boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja. Seperti yang telah dinyatakan dalam artikel, remaja tersebut baru sahaja berusia 16 tahun, dan 16 tahun itu kita tahu dia masih dalam lingkungan usia pelajar persekolahan. Jadi jelas ini terbukti bahawa remaja juga tidak terlepas dari menghidapi tanda-tanda depresi. Baiklah, setiap masalah yang berlaku dalam dunia ini mesti ada sebab atau punca yang menyebabkan ianya boleh berlaku. Okey, sekarang saya akan senaraikan antara punca-punca yang menjadi penyebab kepada masalah depresi ini. Okey, yang pertama adalah disebabkan hubungan keluarga yang tidak harmoni. Okey, dalam konteks ini sebenarnya apa yang dapat saya simpulkan, jika kita lihat dalam kehidupan kita pada masa kini, memang terlalu banyak kes penceraian ibu bapa yang berlaku. Dan kesan perpisahan itu telah memberi impak yang besar kepada anak-anak yang sedang membesar ni. Bila anak-anak ni dia tengok keluarga dia tak sempurna, tak lengkap macam keluarga kawan-kawan yang lain, perkara ni sebenarnya boleh juga menyumbang kepada masalah depresi dalam kalangan remaja. Okey, baiklah, kita beralih kepada poin yang kedua, iaitu pernah menjadi mangsa buli. Poin ini sebenarnya dikatakan penyumbang besar dalam masalah depresi ini kerana pada pendapat saya, buli ni dah jadi macam satu budaya yang di mana-mana pun kita berada, dia mesti akan ada. Contoh macam kes body shaming. Okey, body shaming di sekolah ni sebenarnya boleh mendatangkan rasa malu dan menyebabkan seseorang itu berasa sedih yang berlarutan. Okey, kita beralih kepada poin yang seterusnya, iaitu akibat daripada tekanan dalam pelajaran. Baik, poin ini pun sebenarnya kita boleh kata dia memberi kesan yang besar kepada remaja. Sebab sistem pendidikan di Malaysia ni kita terkenal dengan konsep yang berubah-ubah dan menyebabkan pelajar ni berasa sukar untuk faham satu sistem yang baru. Dan bila mereka ni tak faham, pelajar mula rasa macam, kenapa saya bodoh? Kenapa saya tak boleh nak terima, tak boleh nak faham apa yang cikgu ajar? Bukan itu saja. Seiring dengan keadaan pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang ini dan menyebabkan pelajar perlu belajar secara atas talian juga boleh menyebabkan pelajar lebih berasa stres. Okey, kita beralih kepada punca seterusnya, iaitu disebabkan perbezaan taraf hidup. Okey, poin ini sebenarnya
pada pandangan saya, ia tak memberi tak memberi impak yang besar pun sekiranya ia tidak wujud budaya menunjuk-nunjuk dalam media sosial masing-masing. Okey, sekarang ni zaman makin canggih dan hampir semua pelajar di sekolah memiliki akaun media sosial yang kadang-kadang ianya menjadi satu platform untuk mereka sebenarnya menunjuk-nunjuk barang berharga milik mereka. Okey, apabila golongan kurang bernasib baik ini dia melihat, jadi mesti terdetik dalam hati tu rasa cemburu atau rasa macam sedih sebab dia orang tak ada apa yang kawan-kawan lain ada. Okey, poin yang seterusnya, kemungkinan depresi ni boleh berlaku akibat daripada trauma yang pernah dihadapi oleh si mangsa, seperti pernah menjadi mangsa rogol atau mangsa penculikan dan sebagainya. Benda itu juga boleh memberi kesan kepada penghidap depresi. Dan punca yang terakhir adalah akibat daripada pemikiran yang terlalu negatif. Okey, seseorang yang mempunyai pemikiran yang negatif ini sememangnya akan mengganggu aktiviti harian mereka. Sebab apa? Sebab mereka ni dia selalu serabutkan pemikiran dan minda dia ni dengan perkara-perkara yang sepatutnya tak penting dan tak perlu difikirkan sangat pun. Dan disebabkan itu benda tu boleh menjadi satu bebanan dan stres kepada penghidap depresi. Baiklah, sekarang kita pergi kepada aras taksonomi belum. Dalam pemikiran kritis dan kreatif, kita sememangnya akan didedahkan dengan aras taksonomi yang mengandungi 6 aras dan dibahagikan kepada 2, iaitu aras rendah dan juga aras tinggi. Okey, aras rendah ini terdiri daripada peringkat pengetahuan, kefahaman dan juga aplikasi. Manakala aras tinggi pula adalah peringkat analisis, sintesis dan juga penilaian. Baiklah, dalam menyelesaikan isu ini, saya telah memilih untuk menggunakan aras 3, iaitu aplikasi, dan juga aras 5, sintesis. Aplikasi ini bermaksud apabila kita menggunakan sesuatu maklumat dalam situasi yang baru, termasuk menyelesaikan masalah menggunakan fakta. Contohnya macam menyelesaikan, meramalkan, cari kesilapan dan sebagainya. Manakala sintesis pula, ia bermaksud satu keupayaan menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha sendiri, ramalkan dan menyelesaikan masalah. Contohnya macam membina, hasilkan, susun dan kembangkan. Jadi dalam konteks ini saya perlu mengembangkan idea-idea asal. Baiklah, antara pemikiran lateral dan juga vertical, yang mana lebih sesuai dalam konteks ini? Okey, pada pendapat saya sendiri, dalam proses atau usaha untuk mencari jalan penyelesaian isu depresi ini adalah lebih sesuai sekiranya pemikiran lateral ini digunakan. Ini disebabkan lateral ini membawa definisi sebagai satu bentuk percambahan idea sedia ada dengan mencampurkan idea-idea baru yang boleh digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dan pemikiran lateral ini telah dikembangkan dan diasaskan oleh Edward de Bono pada tahun 1967. Okey. Sebagai contoh, apabila saya telah memilih kaedah penyelesaian untuk berjumpa kaunselor untuk mengurangi masalah depresi, saya perlu mengembangkan idea tersebut dengan pelbagai idea baru untuk memastikan bahawa ianya lebih berkesan kepada si penghidap. Okey, pemikiran lateral ini sangatlah sesuai untuk saya gunakan berbanding dengan pemikiran vertikal yang hanya menerima sesuatu idea atau sesuatu pendapat itu secara bulat-bulat. Baiklah, masa yang ditunggu-tunggu telah tiba. Okey, kita akan teruskan slide ini dengan langkah-langkah penyelesaian masalah. Okey, macam kita tahu setiap apa pun masalah dalam dunia ni mesti ada penyelesaian yang boleh kita cuba usahakan sebagai satu alternatif penyelesaian. Okey, di sini saya telah menyenaraikan beberapa langkah penyelesaian dalam konteks masalah depresi dalam kalangan remaja. Okey, yang pertama boleh kita lihat adalah kawalan emosi kendiri. Okey, pada pendapat saya sendiri, kawalan emosi ni merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita semua kuasai, sebab kadang-kadang kita tengok remaja ni dia tak tahu untuk menguruskan emosi mereka ni dengan sebetulnya, dan akhirnya bila tak dapat nak uruskan emosi, mereka boleh terjerumus dalam masalah depresi. Okey, apabila kawalan emosi ini dikuasai, mereka akan lebih mahir untuk menggunakan emosi itu tepat pada masa dan hanya meratapi sesuatu insiden itu untuk tempoh masa yang singkat saja. Dan selebihnya mereka perlu bangkit untuk kembali menghadapi realiti sebenar.
Okey, kita akan beralih kepada langkah penyelesaian seterusnya. Langkah penyelesaian seterusnya adalah dengan berkongsi masalah anda dengan orang terdekat. Okey, sebenarnya langkah ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya juga pernah menghadapi tanda-tanda depresi. Dan apa yang saya buat adalah saya akan cari seseorang yang saya rasa percaya untuk kongsikan apa yang saya rasa pada ketika itu. Okey, bila anda rasa anda perlu menangis, menangislah. Bila anda rasa anda perlu menjerit, menjeritlah. Okey, sebab apa? Bila kita kongsikan masalah kita pada orang yang kita percaya, sekurang-kurangnya kita tidak menanggung rasa sakit dalam diri ni seorang diri. Okey, dan juga yang paling penting, sekurang-kurangnya ada orang lain yang tahu sebenarnya apa yang kita lalui, apa yang kita rasa, sampaikan membuatkan kita rasa sedih tu berlebihan sangat. Okey, jadi saranan saya, berkongsilah masalah anda kepada orang-orang terdekat dan sekiranya anda berasa tertekan. Okey, beralih kepada langkah penyelesaian seterusnya, iaitu dengan melakukan aktiviti riadah atau menyibukkan diri anda. Okey, ini juga antara langkah yang pada saya boleh dikatakan berhasil bila kita aplikasikan, kerana sekiranya kita terlalu sibuk dengan melakukan perkara ataupun aktiviti yang menyeronokkan seperti beriadah ataupun kita kemas rumah, buat kerja sekolah dan sebagainya, ianya membantu untuk melupakan segala kesedihan atau kemurungan yang berlaku pada kita, sebabkan kita terlalu sibuk sampai tak ada masa nak fikir hal-hal yang tak penting. Okey, kadang-kadang kita ni cenderung untuk rasa depres adalah sebab kita terlalu meratapi sesuatu kejadian tu dengan membuang masa hanya fokus kepada bersedih. Okey, jadi apa yang boleh kita buat adalah tukar masa sibuk untuk sedih tu kepada melakukan sesuatu yang lebih berfaedah. Dan dengan cara ini, insya-Allah ianya akan sangat membantu. Okey, kita beralih kepada langkah seterusnya, iaitu beribadat kepada Tuhan. Okey, sekiranya anda rasa benda ni tak boleh dibendung lagi. Okey, kita tahu bahawa kebanyakan golongan remaja masa kini kita terlalu leka dengan dunia dan sehingga kita lupa tentang perkara berkaitan dengan keagamaan. Jadi, tak kira apa pun bangsa kita, Melayu, Cina, India dan sebagainya, percayalah, sekiranya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, pasti kita akan merasa lebih tenang dan kesedihan kita itu akan berkurangan apabila kita mengadu kepada Tuhan dalam setiap doa kita. Okey, berceritalah kepada Tuhan masing-masing tentang rasa sakit dan ianya akan sangat membantu untuk membendung masalah depresi. Okey. Seterusnya, poin yang kelima adalah berehat atau pergi bercuti di tempat-tempat yang menarik. Okey, hal ini boleh mengurangi masalah depres sebab fikiran kita juga sebenarnya perlukan waktu berehat dari memikirkan perkara-perkara yang remeh dan tidak penting. Okey, dengan cara melihat pemandangan yang cantik, mengunjungi tempat-tempat yang mempunyai aktiviti yang menyeronokkan, okey, macam pantai ke, sungai ke, benda-benda tu boleh membantu untuk kita menenangkan kita punya pemikiran. Okey, dan juga langkah mengatasi masalah depresi yang terakhir adalah dengan berjumpa kaunselor. Okey, langkah ini memberikan satu solusi sebagai pilihan terakhir lah sekiranya kita masih lagi tak mampu untuk menangani masalah depresi. Okey, anda perlu bertindak untuk berjumpa dengan mana-mana kaunselor yang berdekatan untuk membantu anda. Macam di sekolah sendiri kita tahu kita dah disediakan bilik kaunseling dan dekat bilik kaunseling tu kita ada guru-guru yang boleh membantu dan pakar dalam memberikan motivasi kepada anda. Dan sama juga seperti di alam universiti. Jadi anda perlu bertindak segera dan menceritakan kepada kaunselor anda untuk menyelesaikan masalah depresi ni, kerana bimbang kalau berlarutan ianya boleh memakan diri sendiri, dan sekiranya anda membiarkan perasaan itu tanpa dirawat, perkara itu boleh membawa kepada sesuatu yang lebih dahsyat. Baiklah, kita sudah hampir kepada penamat untuk menentukan antara langkah-langkah penyelesaian yang telah saya sebutkan tadi, yang manakah lebih sesuai untuk dipraktikkan dan mampu menjadi solusi kepada masalah depresi ini. Baiklah, berdasarkan pemerhatian saya telah memilih kawalan emosi kendiri sebagai langkah yang paling berkesan dalam masalah ini. Okey,
Ini kerana perkara utama yang menyebabkan masalah depresi atau stres ini berlaku adalah berpunca dari emosi mereka yang terganggu dengan masalah-masalah yang dihadapi. Okey, sering kita lihat bahawa remaja masa kini dia sering bermain dengan emosi dalam setiap tindakan mereka tanpa adanya pengawalan sebelum sesuatu tindakan atau keputusan itu dilakukan. Okey, hal ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang telah diketengahkan oleh Daniel Goleman pada tahun 1995, iaitu berkaitan dengan EQ, Emotional Intelligence atau kecerdasan emosi. Okey, beliau mengatakan bahawa 80% kejayaan seseorang itu adalah bergantung kepada EQ mereka berbanding IQ. Okey, ini bermaksud seseorang yang memiliki kecerdasan IQ yang tinggi mempunyai kemampuan dalam mengawal emosi mereka dalam setiap perkara yang dilakukan. EQ perlu digunakan seiring dengan IQ dalam setiap proses penyelesaian masalah. Okey, sekiranya seseorang itu tidak mampu untuk mengawal emosi dengan baik, mereka akan cenderung untuk membuat keputusan yang salah dalam kehidupan mereka. Okey, sebagai contoh, apabila seseorang itu dalam dilema dan dibelenggu masalah depresi dalam diri, mereka sekadar mengikut hati dan perasaan tanpa adanya kawalan. Mereka boleh cenderung untuk melakukan tindakan yang lebih drastik seperti mencederakan diri sendiri, membunuh diri dan sebagainya. Disebabkan itu, saya berfikir bahawa masalah utama dalam golongan depresi ini adalah berpunca daripada emosi mereka yang tidak dapat diuruskan dengan baik. Apabila seseorang telah berjaya mengawal emosi dengan baik, pengidap depresi ini akan sedikit demi sedikit berasa lebih tenang dan mampu untuk menangani rasa sedih mereka dengan sendirinya. Okey, jika sebelum ini mereka hanya menghabiskan banyak masa mereka dengan bersedih dan memikirkan sesuatu hal itu secara berlebih-lebihan, tetapi bila mereka belajar untuk kawal emosi, mereka mampu untuk mengawal emosi dengan baik dan mereka akan lebih berfikiran positif dan kesedihan itu hanya dirasai buat seketika sahaja. Baiklah, kesimpulannya, masalah depresi ini boleh diatasi dengan cara pengawalan emosi sendiri yang baik oleh seseorang individu. Cuba dan berusahalah untuk duduk dan bertenang dalam menghadapi masalah yang melibatkan hati dan perasaan anda dan ubah cara berfikir anda kepada yang lebih positif. Diharapkan dengan perkongsian ini boleh membantu sesiapa saja yang sedang menghadapi masalah depresi ini dan boleh mempraktikkan langkah penyelesaiannya. Terima kasih dan Assalamualaikum.